Tahu? Oh, nak makan berulang. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Apa rasanya nak masuk kitab baru ni? Excited? Lagi? Kenapa ada dua bahagian Dua bahagian. Duduk depan sikit lah. Duduk depan sikit. Sama-sama. Tak geng. Janganlah macam gitu. Ada macam dua puak pula kelompok. Duduk atas satu kelompok, duduk depan tu kelompok, belakang tu kelompok. Tengah ada satu orang. Kesian. Tengah satu orang. Apa dia? Oh, janganlah. Jangan masuk politik kat sini. Tak boleh, tak boleh. Main-main. Main-main tak apa. Jangan sebut seseorang. Ni online ni. Saya pun tak boleh sebut seseorang. Tiba-tiba kita kena ban. Kuliah Ustazah Sakinah Yusof Ishak tak boleh aja lagi. Kan nangis tak tahu. Interview, siapa nak interview siapa? Masalahnya saya yang kena panggil. Oh, kita backup tak ada maknanya. Kita backup. Saya yang kena nanti. Okey, jom. Hari ni kita mulakan kitab kita, kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kita masuk jilid yang keempat ya pada pagi ini. Alhamdulillah. Kita mulakan daripada muka surat yang pertama. Okey. Muka surat 1 di situ. Muka surat 1 ya. Sini. Nak baca apa tu kat situ? Nak baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ghusli. Wa qawlillahi ta'ala. Okay, muka surat 2. Wa qawlillahi ta'ala.
Wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Wa qawlihi jalla dhikruh ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu tanah yang baik iaitu bersih. Usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Dan firman Allah Azza wa Jal, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekadar berlalu sahaja hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam keadaan musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik iaitu suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. Jadi kita lihat di sini dalam kitab mandi dimulakan dengan dua ayat utama yang akan menjadi perbincangan. Sebelum kita masuk kepada hadis Nabi SAW. Jadi ayat pertama yang diletakkan ayat apa di situ? Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Seterusnya kita ada surah An-Nisa ayat 43. Jadi di sini disyarahkan terlebih dahulu kepada kita syarah judul bab. Pertama sekali kita ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ghusli. Bismillahirrahmanirrahim, kitab mandi. Demikian yang tercantum dalam riwayat kami dengan disebutkannya basmalah terlebih dahulu. Dalam riwayat majoriti perawi justru sebaliknya. Penjelasannya sudah disebutkan terdahulu, sementara itu dalam riwayat Al-Asili lafaz basmalah tidak tercantum. Di situ hanya tertulis babul ghusli, bab mandi. Lafaz al-ghusl dibaca dengan mendammahkan huruf ghain, berfungsi sebagai kata benda yang bermakna irtisal, iaitu mandi. Baik, ada yang mengatakan jika yang dimaksudkan dengan air yang digunakan untuk mandi, maka huruf ghain didammahkan. Jadi bunyinya al-ghusl, boleh jugalah sama macam tadi. Adapun bentuk masdarnya boleh dibaca dengan mendammahkan ghain dan boleh juga menfathahkannya. Demikian yang dijelaskan oleh Ibn Sidah dan ulama lainnya. Ada yang mengatakan bentuk masdarnya dibaca
dengan memfathahkan, sementara yang bermakna irtisal dibaca dengan mendammahkannya. Okey, so start daripada sini kita lihat pada perbezaan baris untuk huruf ghain. Pertama di situ, ada yang mengatakan al-ghaslu dengan memfathahkan adalah aktiviti orang yang mandi. Apa maksud aktiviti orang yang mandi? Perbuatan orang yang mandi. Okey, apa tu? Sabun. Okey, gunakan sabun lagi. Basahkan badan. Okay, so itu semua kita panggil sebagai aktiviti mandi. Maka dalam bahasa Arab kita akan panggil al-ghaslu. Okey, perbuatan kita ambil air, kita ambil gayung, mandi, semua kan pakai sabun. Nah, ini semua kita panggil sebagai al-ghaslu. Baik, seterusnya. Sedangkan bila kita baca dengan mendammahkan huruf ghain itu, al-ghuslu, artinya adalah air yang digunakan untuk mandi. Okey, so sekarang ada air. Air ni nak buat apa? Nak buat masak boleh panggil al-ghuslu? Tak boleh. Jadi kalau kita jelas air ni nak digunakan untuk mandi, kita panggil al-ghuslu. Begitu. Okay, air yang kita gunakan untuk mandi. Adapun dengan mengkasrahkannya kita baca al-ghislu. Artinya adalah campuran yang diletakkan di dalam air mandi. Misalnya daun ushnan. Okey. Daun ushnan ni dia adalah daun yang digunakan untuk ganti sabun. Okey, untuk ganti sabun. Bahasa kalau nak lihat bahasa apa ni? Dari sudut saintifik ni dia letaklah kat situ. Nanti balik boleh Google lah. Okey. Dia adalah, saya tak tahu bahasa Melayu nak sebut macam mana. Jadi boleh Google nanti tengok. Dia ada daun dia jenis tu. Dan biasanya daun ni dia tumbuh dekat padang pasir. Jadi diambil digunakan untuk gosok badan kan. Kadang-kadang dia campurkan pada air. Ini biasa orang Arab lah buat macam tu. Okay, kita campur apa kat dalam air biasanya? Sabun. Oh, mandi dekat bathtub ya. Masya-Allah. Mandi dekat bathtub letak apa? Sabun apa? Kan dia ada sabun yang bukan sabun sembarang kan boleh letak kan? Takkanlah letak sabun mandi buku tu letak situ, tak jadi. Dia guna sabun apa? Boom. Bath boom. Oh itu kalau letak je gitu Entahlah tak apa nak try lah Macam mana Liza letak? Oh dia berbuih. Oh dia tak jadi macam bom lah. Kot-kot lah namanya bath bomb kan. Letak je boom 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 boom. Oh. Manalah kita tak pernah Tak pernah guna bath bomb tu kan. Mandi kat bathtub, oh saya alas sikit tak boleh. Ada orang je boleh Dia tengok pada kesihatan. Ada orang je cepat, kalau saya tak boleh nanti ada banyak masalah. Daripada sudut ni lah. Tak tahu mungkin tak sesuai untuk badan saya. Nanti dia adalah sakit sana sakit sini. Okey, baik, seterusnya di sini. Hakikat mandi, hakikat mandi di sini maknanya maksud mandi, apa maksud mandi dia jelaskan kepada kita. Adapun maksud mandi di situ adalah mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Para ulama berbeza pendapat tentang wajib tidaknya menggosok anggota tubuh ketika mandi. Jadi di kalangan para ulama ada perbezaan pendapat. Sekarang ni kita mandi, maksud mandi tu ialah kita mengalirkan air dekat badan kita. So sekarang kalau gosok badan tu, adakah ia perkara yang wajib semasa mandi? So di sini dia kata, ada kata tak, ada kata ya. Sedemikian. Maka dia kata di sini, majoriti ulama tidak mewajibkannya. Jadi maknanya kalau kita mandi, kita just siram dekat badan dah kira okey lah. Gitu kan. Ini maksud mandi yang daripada sudut bahasa mandi gitu. Jadi tak perlu nak gosok-gosok. Jadi kalau mandi tak gosok kira mandilah. Cukuplah tu. Tak, dia kata, kau mandi ke tak? Taklah, siram air je. Itu bukan mandi. Salah lah. Itu mandi cowboy. Mandi cowboy macam mana Kak Dewi? Siram aja. Tapi dah cukup dah tu. Kita dah faham ia sebagai mandi. Kalaupun kita kata dia mandi cowboy. Mandi wajib beza.
Okey, kalau mandi wajib nanti kita bincangkan. Mandi wajib beza. Sekarang ni mandi daripada sudut bahasa tu sendiri ialah maksudnya tadi mengalirkan air pada badan kita. So bermakna di situ kalau setakat kita ambil air kita letak je kat badan dah okey dah. Kita dah anggap ia sebagai mandi. Kerana di kalangan para ulama kata tak pun wajib untuk kita gosok-gosokkan badan, keluarkan daki, sampai keluar daki, macam tu kan. Barulah kata mandi. Kalau gitu kan tak pergi kuliah. Keluar kembang. Kembang kulit ke? Ke badan kembang? Kalau berendam badan kembang, betul ke? Kecut kot. Kecut lah. Kecut. Kulit ni kecut. Okey, seterusnya. Sedangkan Malik dan Al-Muzani seperti yang diriwayatkan dari keduanya mewajibkan hal tersebut. Okey, jadi majoriti ulama kata tak wajib gosok masa mandi. Tapi di sini kita ada dua pendapat, iaitu pendapat Malik dan juga Al-Muzani. Mereka kata wajib untuk gosok badan bila mandi. Baik, Ibn Battal berdalil dengan ijma' atas wajibnya menggosokkan tangan kepada anggota wuduk ketika membasuhnya. Dia berkata, maka berdasarkan kias, hal itu diwajibkan ketika mandi. Jadi Ibn Battal dia kata gini, kalau masa kita ambil wuduk kan kita kena sapu, gosok kan anggota tangan kita semua kan. Jadi kalau mandi wajiblah. Maka dia gunakan perihal wuduk itu sebagai hal untuk mengkiaskan dalam erti kata mandi yang wajib menggosokkan tu tadi. Namun di sini dia kata namun pernyataan ini dibantah. Jadi maknanya kenyataan yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Battal yang mana dia menggunakan kias pada wuduk yang memerlukan kepada kita gosok anggota wuduk itu tadi, dia kata bahawa hal itu dibantah. Yang mana dia kata seluruh ulama yang berpendapat tidak wajib menggosok anggota tubuh ketika mandi membolehkan mencelupkan tangan ke dalam air ketika berwuduk tanpa harus membasuhnya terlebih dahulu. Dengan demikian batallah dakwaan ijma' dan batal juga konsekuensi hukumnya. Yang mudah kita nak kata ginilah, masa mandi tu kalau nak kita kata mandi tu tak wajib kita gosok. Siram saja badan dengan air dah dikira sebagai mandi. Baik, seterusnya kita ada perkataan di situ. Wa qaulillahi ta'ala, saya nak tanya dalam kitab letak apa? Allazina la ya'lamuna misla? Itu? Betul itu? Okey, silap ya, silap daripada sudut taipan sebab itu bukan ayat kita. Wa qaulullahi ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Tukar ya, tukar. Sebab tadi ayat yang kita baca kan yang pertama tu yang macam kat atas muka surat 3. Okey, muka surat 3 yang dekat atas tu line pertama. Itu sepatutnya lah yang berada pada muka surat 5. Yang itu boleh delete lah, boleh buang. Wa qaulullahi ta'ala, muka surat 5 perkataan wa qaulullahi ta'ala dalam kitab dia letak allazina la ya'lamuna misla. Betul? Okey, so itu boleh buang, gantikan dengan muka surat 3 ayat yang pertama dekat atas tu. Wa in kuntum junuban fattahharu. Okey, itu betul kalau yang dalam buku silap. Dapat tak? Dapat ya? Ada kekeliruan? Semua okey? Okey. Baik, seterusnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu junub maka mandilah. Terjemahan betul. Yang bahasa Arabnya silap. Terjemahan betul. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu junub maka mandilah. Al-Karmani berkata maksud Al-Bukhari adalah menjelaskan bahawa kewajipan mandi atas orang yang junub dikutip dari nas Al-Quran. Maknanya kenapa sengaja diletakkan di sini ayat tersebut untuk menunjukkan kepada kita hukum wajib mandi bagi orang yang junub itu asasnya apa? Dasarnya daripada mana? Surah ini, ayat ini. Okey, surah Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat 6. Betul tak? Okey, ayat 6. Maka sengaja Imam Al-Bukhari letakkan ayat tu tadi untuk beritahu kepada kita. Ini dalilnya.
nak menunjukkan wajib mandi bagi orang yang berjunub. Menurut saya iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani? Siapa? Bukan penulis kitab, yang syarahkan kitab. Ini dah jilid 4 ya, kakak-kakak makcik-makcik. Ya Rabbi. Okey, dah jilid 4 ya Allah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang syarahkan kitab ini. Dia bukan penulis kitab. Penulis kitab Imam Al-Bukhari. Okey, Imam Al-Bukhari. Jadi dia syarahkan kitab ni. Maka di sini dia kata, menurut saya iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ada hikmah yang sangat dalam pada alasan Al-Bukhari mendahulukan penyebutan ayat dalam surah Al-Ma'idah daripada ayat dalam surah An-Nisa. Kita ada 2 ayat kan tadi? Satu Al-Ma'idah, satu An-Nisa. Sekarang Imam Al-Bukhari dia datangkan ayat yang mana dulu? Surah Al-Ma'idah. Baru dia datangkan surah An-Nisa. Okey, dia jelaskan kenapa begitu keadaannya. Iaitu lafaz ayat dalam surah Al-Ma'idah. Dalam surah Al-Ma'idah kita ada ayat Fattaharu. Masih bersifat global. Global maksudnya umum. Ayat ini maksudnya umum. Sementara lafaz ayat dalam surah An-Nisa menggunakan perkataan ataupun lafaz hatta taghtasilu, menyatakan secara jelas bahawa yang dimaksud adalah mandi. Okey, tengok Nak kena pusing jauh Okey, dalam surah Al-Ma'idah ayat apa tadi? Lafaz apa lafaznya? Fattaharu. Apa maksud Fattaharu? Okey, bersucilah. Dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? 43. Okey, hatta taghtasilu. Apa maksud taghtasilu? Mandi. Jadi dalam ayat ini surah Al-Ma'idah Allah kata apa tadi? Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan yang junub hendaklah kalian bersuci. Suci tu maksudnya luas kan? Betul tak? Sebab tu tadi kata fattaharu ni maksudnya umum, global tadi dia guna ayatnya. Maka sebab itu ayat ni datang dulu. Kita ambil surah Al-Ma'idah ayat 6 ni dulu. Kerana apa? Ayatnya umum. Okay? Wa in kuntum junuban fattaharu. Tapi bila kita masuk dalam surah An-Nisa, baru kita jelas maksud daripada bersucilah itu ialah mandi. Sebab bersuci ni dia boleh maksud macam-macam. Kita kata istinja pun bersuci, betul tak? Okey, kemudian kita buang air kecil. Lepas tu pergilah bersuci. Maknanya istinja saja. So maknanya istinja. Maknanya kita ceboklah guna ayat itu. Sekarang ini adakah maksud bersuci itu dengan maksud-maksud yang beristinja, okey, ataupun maksud bersihkan begitu sahaja, kan? Maka di sini Imam Al-Bukhari didatangkan surah An-Nisa ayat 43 untuk menunjukkan kepada kita ayat 43 ini mengatakan bersuci itu maknanya ialah mandi. Bila dalam keadaan junub bukan bersuci, suci saja-saja macam itu. Tetapi maknanya ialah hendaklah kita mandi hadas besar. Sebab itu didatangkan ayat yang umum terlebih dahulu lalu dibawakan kepada kita dengan surah An-Nisa ayat 43 di sini untuk menjelaskan apakah yang diberikan ataupun apakah yang dimaksudkan dengan fattaharu. Okay, dalam ayat yang ke-6 surah Al-Ma'idah itu tadi. Okey, lihat begitulah yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya di sini. Jadi dia kata begini, sementara lafaz ayat dalam surah An-Nisa menggunakan lafaz hatta taghtasilu, menyatakan secara jelas bersuci yang masih
secara jelas bahawa yang dimaksud adalah mandi. Sekaligus menjelaskan maksud bersuci yang masih umum tadi. Al-Bukhari ingin menunjukkan bahawa yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattahharu", bersucilah, adalah "Faghtasilu", mandilah. Okey, sebab itu datang surah Al-Maidah dulu baru surah An-Nisa. Dalam firman-Nya Subhanahu wa taala tentang haid, wala taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci apabila mereka telah suci. Okey, sampai situ je ayatnya. Ini surah Al-Baqarah ayat 222. Didatangkan surah Al-Baqarah ini pada kitab kita nak jelaskan lagi maksud fatahharu tu tadi. Baik, maka firman-Nya apabila mereka telah suci. Siapa yang telah suci di sini? Wanita yang dalam keadaan haid. Okey, bila mereka telah suci bermaksud mandi. Saya dah bincangkan ni bila? Semalam semalam hari Sabtu. Okey, apa dia Kak Zah saya bincang? Apa maksud suci kat situ? Mandi. Okey. Maknanya mandi hadas Bukan. Kak Ram datang tak? Kak Ram mesti datang. Saya tanya Kak Ram hari tu. Berhenti haid. Kemudian mandi. Tak lengkap. Kak Aisyah. Kak Aisyah. Jangan tanya aku. Kak Aisyah. Selepas mandi. Baru bersatu dengan suami. Betul, semua betul. Cuma cara explain tu silap. Dia macam ini. Ayat ini nak tunjukkan kepada kita, okey, syarat suci tu bagi seorang wanita, dia bukan semata-mata haid tu berhenti, bukan kering, tetapi dia mesti mandi. Barulah suci kita panggil. Okey? Boleh tak? Faham tak? Sekarang ini kita dalam keadaan haid. Kemudian darah kita dah kering dah. Okey, darah kering bermakna dah boleh. Darah kering bermakna dah boleh solat. Dah boleh ngaji, dah boleh tawaf, dah boleh puasa. Tapi sebelum buat semua tu kena buat apa? Kena faham tu dulu. Dia jangan dah kering lah. Okey, satu benda kenapa di sini menjadikan topik perbincangan sebab gini. Bila dah kering, okey, yang paling important bila dah kering tak bermakna kita boleh bersama dengan suami. Perlu mandi terlebih dahulu. Baru boleh bersama dengan suami. Darah kering tak bererti dah tak ada keluar darah ya bang. Okeylah bang ons. Dia tak macam itu. Darah dah kering bermakna kena mandi terlebih dahulu. Walaupun kena mandi 2 kali lah lepas tu kan. Selalu orang kata, Suazah leceh lah Suazah, nanti kan kita nak kena mandi 2 kali. Tadi kan dah habis darah kan, darah dah henti. Kita mandi wajib. Okay, mandi wajib. Lepas tu bila lepas bersama dengan suami, kita kena mandi lagi. Maknanya mandi 2 kali kan. Kenapa tak mandi sekali kau suruh senang? Tak boleh. Tak boleh sebab maksud hatta yathurna kat sini kan. Fa iza tatahharna bermakna mandi. Bukan bermakna semata-mata darah berhenti. Okay, kalau kita kata darah berhenti suci, maknanya boleh buat apa sajalah dekat situ. Tetapi yang dimaksudkan dengan darah berhenti suci ialah bila kita lepas mandi. Lepas mandi hadas besar bukan mandi biasa okey. Lepas mandi hadas besar tu tadi okey. Bila lepas itu barulah kita kata boleh solat. Ke darah berhenti dah boleh solat dah macam tu? Dia mesti mandi dulu kan baru kita boleh solat. Okey, sedemikian.
Seterusnya kita lihat di sini. Apabila mereka telah mandi, berdasarkan kesepakatan para ulama, ayat dalam surah An-Nisa tersebut menjelaskan bolehnya orang junub mengerjakan solat. Demikian pula menetap dalam masjid bergantung pada mandinya. Nampak ya? Bukan hanya semata-mata suci tetapi mandi ke tidak. Begitu. Kemudian dan hakikat mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuh dengan membezakan antara mandi ibadah dari mandi biasa berdasarkan niatnya. Jadi kita mandi biasa dengan mandi ibadah tu yang mandi hadas tu kan ia berdasarkan kepada niat. Kalau kita niat mandi hadas besarlah jadinya. Okay, kalau kita niat mandi biasalah. Okay, niat tu penting sebelum mandi tu. Baik, terus saya masuk kepada bab yang pertama. Baru mukadimah tadi. Belum masuk bab. Panjang juga tau bab satu ni. Kita tengok sampai mana bincang. Okey, bab yang pertama, wuduk sebelum mandi. Babul wudu'i qabla al-ghusli. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham an abihi an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه thumma yufidu ala jildihi kulli. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik mengkabarkan kepada kami dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa apabila Nabi SAW mandi kerana junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian berwuduk seperti berwuduk untuk mendirikan solat. Kemudian memasukkan jemari beliau ke dalam air lalu menyela-nyela. Macam mana? Menyela-nyela pangkal rambut dengan jemari, dengan jari jemari. Kemudian menguyurkan air ke atas kepala beliau sebanyak 3 kali cedukan dengan kedua telapak tangan beliau. Kemudian beliau menyiramkan air ke seluruh kulit beliau. Jadi ini cara bagaimana mandi junub, mandi hadas besar. Diberikan kepada kita dengan setiap satu kaedah lah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi pertama apa dekat situ? Kita nak mandi hadas tu, pertama apa Nabi buat? Cuci tangan, lepas tu? Cuci tangan, lepas cuci tangan? Wuduk. Wuduk macam mana? Wuduk macam solat. Okey, kita listkan Satu tadi apa? Jadi mandi junub. Satu, cuci tangan maksudnya apa? Cuci kedua telapak tangan. Okey, bukan cuci tangan ni jangan salah faham. Okey, kedua wuduk. Wuduk seperti dalam solat. Tak payah tulis lah. Macam mana kita wuduk untuk solat, macam itulah. Kita masukkan dalam sini. Okey, yang ketiga. Pangkal rambut sebelum tu ada tak? Masukkan jari dekat air.
4, gunakan tangan tadi, okey, jari yang dah masuk dalam air tu untuk, itu macam mana nak cakap tahu tapi macam mana macam mana saya nak cakap dengan bahasa kita, bahasa kita. Gosok, gosok lain, gosok dalam bahasa Arab kalau gosok ni lain. Sekarang ni dia guna perkataan kita gini-gini kan. Gini-gini kan, gosok juga. Usap, usap gini. Kalau usap, okey. Beza gosok, usap. Sekarang kita gini. Kita gini. Kita panggil apa ni? Menyela-nyela lah Ramas, ramas gini. Ramas ambil rambut ramas kan. Selak-selak pula. Oh, okey. Okey lah, panggil menyela lah harap faham lah Maknanya menyela tu ialah kita masukkan jari jemari ni dekat rambut-rambut. Okey, kita panggil menyela-nyela. Bahasanya betul lah, cuma nak terangkan tu kan nanti. Okey, 5 ada? Siram air kat mana? Betul. Tak ada tertinggal tertinggal tu. Summa yasubbu ala ra'sihi salasa ghurafin biyadihi. Kemudian baginda mengambil air, menguyurkan air ke atas kepala, maknanya basahkan kepala sebanyak 3 kali dengan mencedok air dengan 2 telapak tangan. Faham tak yang nombor 5 ni? Siram kita ambil gayung, kita letak kepala. Nombor 6, basahkan seluruh badan. Okey. Nombor 6, basahkan seluruh badan. Okay. Nombor 5 ni, ambil air dengan 2 telapak tangan ni kan, ambil air, letak kepala 3 kali. Okey, basahkan kepala macam gitu. Guna kedua belah telapak tangan kita. So ini yang Nabi SAW lakukan. 1, 2, 3, 4, 5 hingga 6 hadis riwayat Aisyah. Sebab ada banyak hadis nanti kita akan bincangkan tentang bab mandi ni. Jadi pertama, kita bincang dulu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Terus masuk syarah judul bab di sini. Perkataan babul wudu'i qabla al-ghusli. Bab wuduk sebelum mandi, iaitu anjuran melakukannya. Anjuran saja maknanya ia tak wajib. Iaitu anjuran berwuduk sebelum mandi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitab Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mandi secara mutlak tanpa menyebutkan sesuatu yang harus dilakukan sebelum memulakan mandi tersebut. Maka bagaimanapun cara seseorang melakukan mandi, itu sudah cukup baginya selama dia telah membasuh seluruh badannya. Riwayat yang terpilih tentang tata cara mandi iaitu cara
kaedah mandi adalah riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Okey, jadi macam mana? Faham tak maksud sini? Kak Zaidah faham apa Kak Zaidah? Tak semestinya. Okay, caranya tak semestinya macam ini. Mungkin sebelum hari ni kita belajar kan, kita mandi cara kita lah. Macam mana cara kita mandi? Pakai shower, pakai spray. Mandi pakai spray macam mana tu? Shower lah. You cakap pakai spray tu kan macam botol spray tu. Mandi pakai botol spray tak puas. Itu tak mandi bagi saya. Salah cakap. Okey, dah jangan gaduh pasal spray tu. So kita nak kata dekat sini, mungkin sebelum ni kita mandilah ikut cara kita kan. Mandi macam mana tu, ambil baldi ke apa, ambil gayung, siram kat air tu kan. So bila hari ni belajar, jangan kata, habis sama ni saya mandi salah aku Ustazah. Berdosa lah saya. Sah tak saya punya mandi? Sah lah mandinya, tak jadi masalah kan. Ini kita kata yang penting sekarang ialah basah tak badan kita dengan air tu ketika mandi. Okay. So di situ Imam Asy-Syafi'i kata okey sahaja, tak jadi masalah. Yang penting selama mana dia membasuh seluruh badannya. Namun di sini sunnah kalau kita dapat ikut cara yang betul sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis bab di atas dari Imam Malik dengan sanadnya sendiri. Hadis tersebut tercantum juga dalam kitab Al-Muwatta. Senada dengan itu, Ibn Abdul Bar juga menuturkan bahawa hadis ini merupakan hadis terbaik yang diriwayatkan tentang tata cara mandi. Jadi tadi saya sebut hadis tentang mandi ni ada banyak. Okey, ada hadis daripada riwayat Maimunah contohnya, tetapi di sini di kalangan para ulama sepakat cara ini yang paling simple, okey, dan yang paling mudah untuk kita ikuti. Baik, perlu saya tambahkan sejumlah penghafal hadis selain Malik juga telah meriwayatkannya dari Hisham, iaitu Hisham bin Urwah seperti yang akan kami isyaratkan nanti. Seterusnya syarah hadis. Perkataan. Okay, perkataan kita yang pertama di sini, kana idza ghtasala, bahawa apabila Nabi SAW mandi, iaitu mulai melakukan rangkaian mandi minal janabah, kerana junub. Kata min di sini adalah untuk menjelaskan sebab. Maksudnya kenapa Nabi mandi? Sebab Nabi dalam keadaan junub. Baik, perkataan bada'a faghasala yadayhi. Baginda memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ada dua kemungkinan ya di sini. Ada kemungkinan yang pertama, baginda mencuci dua tangan tersebut untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada kedua tangan itu. Dalam hadis Maimunah akan disebutkan indikasi yang menguatkannya. Kemungkinan lainnya, okey, jadi pertama, kenapa Nabi basuh tangan? Kemungkinan maksudnya dia tak muktamad ya. Kemungkinan ada kotoran pada tangan sehingga menyebabkan Nabi basuh kedua telapak tangan baginda terlebih dahulu. Ataupun di sini kita ada kemungkinan yang kedua, iaitu cuci tangan ini adalah cuci tangan yang disyariatkan ketika bangun tidur. Macam mana? Bangun tidur cuci tangan kenapa Kak Song? Tak tahu tangan kita kat mana. Jadi kita pegang. Jadi kita cuci. Silap sebut. Jadi kita cuci tangan. So itu adalah cuci tangan yang disyariatkan masa kita bangun tidur. Okay, so bila dalam hadis ini kata Nabi cuci tangan ni sebagaimana yang telah disebutkan tadi, itu adalah sepertinya yang kita bangun tidur. Sebab mungkin kita tak tahu kan sebelum-sebelum ni kita nak ambil wuduk tu kan, kita nak mandi tadi, kita ada pegang kat tempat apa ataupun tangan kita ada something yang mungkin kita tak perasan ke apa kan. So kita basuh. Sebab kalau kita nak bezakan dengan kemungkinan yang pertama pasti tangan itu kotor. Sebab tu basuh. Tapi kalau yang kedua tak pasti tadi pegang mana. Sebab tu kita basuh
tangan kita. Okey. Hal itu dikuatkan oleh lafaz tambahan yang terdapat dalam riwayat Ibn Uyainah dari Hisham. Qabla ayyudkhilahuma fil ina'i. Sebelum baginda memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Jadi sekarang air ni, dalam bejana ni ada air. So kita nak, mungkin nak ambil wuduk, kita nak mandi hadas tadi kan. Kita takut tangan kita kotor. So kalau tangan kita kotor, masukkan tangan dekat dalam tadi kan, air tu akan jadi kotor. That's why kita basuh tangan terlebih dahulu. Okey, baik, seterusnya. Juga riwayat Asy-Syafi'i dan Imam At-Tirmidzi, dan ia menambahkan thumma yaghsilu farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Demikian pula Muslim meriwayatkannya dari Abu Muawiyah dan Abu Daud dari Hammad bin Zaid. Keduanya dari Hisham. Tambahan ini sangat penting maknanya kerana dengan mencuci kemaluan terlebih dulu, maka selama mandi dapat terhindar dari menyentuhnya lagi. Okey. So dalam riwayat lain menunjukkan kepada kita begini Selepas Nabi cuci tangan, ini datang dulu. Baru masuk nombor 2. Kita berwuduk. Kenapa cuci kemaluan terlebih dahulu? Supaya bila kita buat yang lain, kita tak pegang kemaluan kita. Okey? So macam sama juga orang perempuan. Jadi bila kita dah basuh tangan, kedua telapak tangan kita kan, kita basuh kemaluan kita. Setelah itu barulah kita ambil wuduk dan diikuti dengan yang lain. Jadi riwayat itu dia menguatkan kenapa Nabi cuci tangan terlebih dahulu. Sebab tak nak tersentuh pada kemaluan tersebut. Setelah itu tak nak tersentuh pada kemaluan itu setelah melakukan hal-hal mandi yang lain lah yang terkandung dalam mandi hadas. So di sini boleh tambah cuci kemaluan mungkin letak pada nombor 2 ataupun 1A. Okay, 1A letak kat situ. Cuci tangan terlebih dahulu diikuti dengan cuci kemaluan, barulah diikuti dengan berwuduk sebagaimana kita hendak solat. Baik, perkataannya di sini. Perkataan kama yatawaddau lis-salati, seperti berwuduk untuk mendirikan solat. Dicantumkannya kalimat berwuduk untuk mendirikan solat bertujuan agar tidak disalahertikan sebagai wuduk dalam pengertian bahasa. Secara bahasa, wuduk ini maknanya ialah membasuh kedua tangan sahaja. Jadi sebab tu penting sebut wuduk sebagaimana untuk solat. Sebab kalau sebut wuduk saja mungkin orang yang dia tak faham dia akan basuh dua tangan sahaja. Jadi dia kata di sini dan kemungkinan memulai dengan berwuduk ketika mandi junub merupakan sunnah yang berdiri sendiri. Tidak berhubungan dengan wajibnya membasuh anggota-anggota wuduk bersama seluruh jasad ketika mandi. Jadi itu adalah sunnah yang tersendiri yang tak perlu pun kita masukkan dalam mandi itu sebenarnya. Okey, itu kemungkinan yang pertamalah. Kemudian yang kedua dia kata kemungkinan lainnya cukup membasuh anggota-anggota wuduk tersebut saat berwuduk tanpa melakukannya lagi ketika mandi. Jadi maknanya kemungkinan di situ bila kita dah berwuduk, tadi kan tangan semua dah basuh kan, muka semua dah basuh kan. So bila kita mandi tu tak perlu nak basuh lagi pada anggota-anggota wuduk tersebut. Jadi ini ada dua kemungkinan. Baik, dia kata gini lagi. Berdasarkan hal itu, maka perlu terlebih dahulu berniat mandi junub sejak membasuh anggota tubuh yang pertama. Anggota tubuh yang pertama yang mana? Tangan. Jadi maknanya sebelum ataupun sejak. Bila kita dah nak basuh tangan tu kan, kita dah memang niat dah. Kenapa ni mandi apa? Adakah mandi biasa tak? Ini adalah mandi untuk junub.
Begitu. Jadi kata sejak membasuh anggota tubuh pertama. Sementara didahulukannya membasuh anggota-anggota wuduk adalah sebagai bentuk memuliakannya dan agar dua bentuk taharah sekaligus iaitu taharah sughra kecil dan kubra besar dapat dilakukan terhadap anggota-anggota wuduk tersebut. Jadi dia kata kenapa kita membasuh anggota wuduk ni ialah untuk memuliakan anggota-anggota wuduk kita, untuk membersihkannya daripada dua jenis nak cakap kebersihan dua jenis kebersihan ataupun untuk menjadikan ia ada pada situasi keadaan tahara sughra. Tahara sughra tu maknanya kita kalau kita buang air kecil, kita ambil wuduk. Itu kita panggil sebagai tahara sughra. Okey, ataupun kita buang angin kan? Ni semua kita panggil sebagai tahara sughra. Bila ambil wuduk tu, okey, maknanya hadasnya kecil. Jadi sekarang ada hadas besar sekali kan? Dia bergabung kan? Maka sebab tu bila berlakunya wuduk ketika kita mandi tadi, bermakna anggota-anggota wuduk yang ada ketika mandi tersebut ada dua keadaan. Satu, dia akan ada tahara sughra dan kedua ada tahara kubra. Tahara kubra tu maknanya kita mandi hadas tadilah. Okey, tahara kubra tu maknanya tadi bila seseorang dia dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub, kemudian dia mandi, kita pun mandi hadas besar, bermakna kita sedang membersihkan diri bukan sedang membersihkan diri. Kita berada pada keadaan tahara kubra, iaitu suci untuk satu hadas yang besar. Jadi bila bergabung pada anggota-anggota wuduk itu tadi, ia bertujuan untuk memuliakan anggota wuduk tersebut yang menggabungkan tahara sughra iaitu yang kecil, hadas kecil kita, dan tahara kubra bila berlakunya hadas besar. Baik, seterusnya. Dalam hal ini, Ad-Dawudi, pensyarah kitab Al-Mukhtasar dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, cenderung mengambil pendapat ini. Dia mengatakan hendaknya terlebih dahulu membasuh anggota wuduk menurut urutan wuduk tetapi tetap dengan niat mandi junub. Okeylah, itu memang kita fahamlah daripada tadi ya, begitu. Ibn Battal menukil ijma' ulama' perihal tidak wajibnya berwuduk lagi apabila telah mandi junub. Namun klaim ini tertolak kerana sejumlah ulama di antaranya Abu Thawr dan Daud berpendapat bahawa mandi tidak boleh menggantikan kedudukan wuduk bagi orang yang berhadas. Maksudnya? Okey, berikan situasinya. Berikan situasi. Situationnya macam mana? Apa? Macam mana kita nak faham situation tu? Mm-mm. 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 Tak payah lagi nak berwuduk untuk solat. Itu situasinya. Jadi sekarang kita faham, okey, kita dah mandi janabah tadi kan, dah mandi junub. Dalam mandi junub tu ada wuduk. Sekarang ni lepas tu kita nak solat, adakah kita perlu lagi ambil wuduk? Ada kata tak perlu, ada kata kena. Okey. Tapi sekarang ini di sini dia kata Ibn, kalau kita ingat, kalau kita ambil kepada pendapat Ibn Battal, dia kata apa, tak wajib lagi berwuduk sebab tadi dah ada wuduk. Namun klaim ini ditolak. Sebab apa? Wuduk yang ada dalam mandi ni ia adalah untuk mandi, bukan untuk solat. Jadi beza. Okay, situasinya berbeza. Sebab tu dia kata di sini, mandi tidak boleh menggantikan kedudukan wuduk bagi orang yang berhadas tu tadi. Kan tak boleh. Contoh, adakah kita bila kita dah dalam keadaan junub, kita cuma just ambil wuduk saja kita boleh solat? Tak boleh. Sama juga. Kalau kita dalam keadaan yang berhadas kecil, kemudian kita ni nak mandi.
Sebab kita kata tak apalah aku nak mandi hadas besar. Sebab apa dalam hadas besar tu ada wuduk. Dia tak boleh gitu. Dia mesti ambil wuduk. Baru dia boleh solat. Jadi situasinya berbeza. Tak boleh digabungkan dalam hal ini. Okay, sebab itu kita lihat di sini. Dia tak jelaskan kat sini. Tapi tak apalah. Nanti insya-Allah nanti pada bab-bab yang lain ni dia akan jelaskan dengan lebih lanjut tentang wuduk tu tadi. So di sini kita masuk pada perkataan yang lain. Dia kata setelah Nabi berwuduk sebagaimana untuk solat tadi, sebagaimana untuk solat tapi bukan untuk solat. Ingat ya, sebagaimana untuk solat tapi sebagaimana dalam untuk solat tapi bukan untuk solat. Jadi di sini dikata perkataan berikutnya fayukhallilu biha, lalu menyelai. Dia pun dah tadi perkataan ni. Menyela-nyela. Kenapa satu ada lai, satu ada le? Memang gitu Nanti saya ceklah kamus dewan ni bahasa Melayu apa menyela-nyelai lengannya, iaitu menyelai-nyelai pangkal rambut dengan jari-jarinya yang telah dicelupkan ke dalam air. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafaz thumma ya'khuzu ma'a, thumma ya'khuzul ma'a fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian baginda mengambil air lalu memasukkan jemari baginda ke pangkal rambut. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalur Ibn Uyainah diriwayatkan dengan lafaz thumma yusharribu sya'rahul ma'a. Kemudian baginda meresapkan air ke rambut baginda. Okey, kita baca yang ni dulu perkataan usulus sya'ri, pangkal rambut. Dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum lafaz usulu sya'rihi, yakni pangkal rambut kepala baginda. Makna ini dikuatkan oleh riwayat Hammad bin Salamah dari Hisham yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan lafaz yukhallilu biha shiqqa ra'sihil aymani fayutbi'u biha usul sya'ri thumma yaf'alu bi shiqqi ra'sihil aysari kadzalik. Baginda menyela-nyela bahagian kepada baginda sebelah kanan dengan jari hingga meresapkannya sampai ke akar rambut. Kemudian baginda melakukan hal serupa pada bahagian kepala sebelah kiri. Jadi kita nampak kaedah yang Nabi buat. Bila tangan tadi kan dah basah dengan air, terus kita buat kat rambut kan. Tapi yang Nabi buat sebenarnya ialah Nabi buat sebelah kanan terlebih dahulu. Okey, baru sebelah kiri. Tujuannya lah supaya akar-akar rambut tu semua terkena dengan air. Tujuannya sedemikian. Jadi di sini Al-Qadi Iyad berkata, sebahagian ulama berhujjah dengan hadis di atas. Wajibnya menyela-nyela seluruh bulu badan. Seluruh bulu badan maknanya apa? Betul lah. Seluruh bulu badan. Maknanya bukan rambut saja. Jadi ada di kalangan para ulama, mereka berdalilkan dengan hadis inilah. So ketika mandi tu bukan hanya kita perlu sampaikan air tu pada akar rambut, tetapi segala bulu yang ada pada badan. Bulu ketiak, bulu kemaluan, bulu roma kan di situ kan. Jadi maknanya di sini itu merupakan hal yang diwajibkan menurut kepada pendapat ini. Okey, menurut kepada pendapat ini. So dia kata sebagian ulama berhujah dengan hadis ini wajibnya menyela-nyela seluruh bulu badan selain rambut ketika mandi. Pendalilan ini dia kata berdasarkan sabda Nabi SAW, usulus sya'ri, pangkal rambut, yang maknanya masih bersifat umum atau menganalogikannya dengan rambut kepala. Fungsi menyela-nyela ini adalah agar air sampai ke pangkal rambut dan kulit kepala. Okay, so di sini dijelaskan kepada kita kenapa Nabi buat begitu. Pertama dia kata fungsinya ialah untuk menyela-nyela, fungsinya adalah agar air sampai ke pangkal rambut dan kulit kepala. Okey, adapun fungsi penggunaan tangan pada rambut
kepala adalah supaya air merata keseluruhan rambut. Sedangkan fungsi memperlakukan kulit kepala dengan cara yang lembut adalah agar terhindar dari hal yang menyakitinya ketika diguyur. Diguyur apa ya bahasa Melayu? Basahkan, kita basahkan kan kepala tu kan. Okey. Terlepas dari itu, para ulama telah sepakat bahawa menyela-nyela rambut seperti ini hukumnya tidak wajib kecuali jika rambut dibalut dengan sesuatu sehingga air tidak dapat sampai ke kulit kepala. Sebab daripada awal tadi kita kata mandi dengan cara apa pun ia boleh. Kan yang penting basah. Sebab tu di sini di kalangan para ulama kata apa, tak wajib sebenarnya kalau kita nak menyela-nyela. Itu cuma cara Nabi lah, sunnah yang Nabi buat. Kalau buat dapat pahala, is okay. Macam tu. Kalau tak buat tak ada masalah. So jangan, kalau rasa susah kan, mungkin ada orang tangannya sakit, tak boleh nak gini banyak-banyak apa kan. Ada orang banyak. Kita semua ada different situation kan, masalah kita berbeza-beza. Jadi kalau ada orang dia boleh buat sempurna sebagaimana yang Nabi buat, alhamdulillah. Maknanya itu terbaik untuk kita. Tapi kalau mungkin ada orang dia ada masalah, tak ada rambut. Yelah kan, tapi sekarang kita pangkat rambut tu kan, dia kata kan. So tapi kalau kulit tu kalau kita kata siram air dah basah dah. Tak ada masalah, tak sampailah kena, tak ada rambut nak gini-gini. Tak ada rambut nak gosok-gosok juga, helai nyela-nyela, tak ada masalah. Tak, dia tak sesuai lah situasi tu kan. So lihat kepada keadaan diri kita. Okay, bagaimana? Sebab tu di sini kata tak wajib. Sebab kalau letak hukum wajib nanti semua orang lah kena buat gitu kan. Leceh lah situasinya. Yang penting di sini dia kata kecuali kalau rambut kita, dia kata tadi apa? Ada sesuatu yang membalutinya yang menyebabkan kita perlu sampaikan jari jemari tu pada kulit kepala. Selalunya ada apa tu? Kalau semua fikir kalau kat kepala letak apa ya? Bandage. Betul juga bandage. Tak boleh masuk kalau bandage. Dia macam hujung ke hujung berbual hujung ke hujung. Okey. Kak So, macam mana tadi Kak So kata? Oh tu tayamum lah. Okey. Tak, dia sekarang nak mandi. Kalau dia tak boleh masuk? Siramkan je. Sapu je. Macam-macam fatwa bagus. Yang tak boleh tu kan just okey tak apa, tu kisah tu nanti. Nanti kalau bawa masuk hari ni panjang cerita. Yang penting tadi kita faham menyela-nyela rambut ini bukanlah satu yang diwajibkan. Okey, itu yang kita perlu faham. Okey, ia adalah sunnah. Yang penting rambutnya basah, itu sahaja. Okey, baik seterusnya. Perkataan summa yudkhilu. Kemudian memasukkannya. Okey, itu saja. Seterusnya perkataan salasa ghurafin. 3 kali cedokan. Lafaz ghuraf dibaca dengan mendhammahkan huruf ghain dan memfathahkan huruf ra. Bentuk jamak dari kata ghurfatun, iaitu ukuran air yang dicedok dengan telapak tangan. Jadi kita faham bila guna perkataan ghuraf bermakna kita guna kedua telapak tangan kita untuk mencedok air. Ukurannya begitu. Sebanyak mana itu tak jadi masalah. Okay, yang penting kita tahu ialah seukuran kedua telapak tangan yang kita gunakan. Seterusnya kata di sini dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum dengan lafaz thalatha ghurufatin. Maknanya dia guna apa ni? Perkataan ghurufatin tu dia macam mana cakap? Dia jamakkanlah dengan jamak
jamak dipanggil sini apa ya? Jamak qillah. Itulah lafaz yang masyhur ghurafat, iaitu dalam bentuk jamak qillah, jamak bilangan yang kurang dari 10. Ni tak apalah, ni ilmu nahwu. So kalau nak masuk ni leceh sikit. Penggalan hadis ini berisi anjuran agar membasuh sebanyak 3 kali. Okey? Yang part mana ni 3 kali? Kepala. Betul tak? Kepala kan? Okey. An-Nawawi mengatakan, sepengetahuan kami, tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini kecuali pendapat Al-Mawardi sendiri yang mengatakan ketika mandi tidak dianjurkan untuk menyatakan berkali-kali. Tapi boleh saja kan, kita nak cuci muka 3 kali ke, kepala 3 kali ke, tangan 3 kali ke, tak ada masalah. Perlu saya katakan, demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Abu Ali As-Sinji dalam kitabnya Syarhul Furu'. Pendapat serupa dinyatakan oleh Al-Qurtubi, pengertian 3 kali basuhan. Dalam riwayat ini, ia ertikan dengan lafaz yang tertera dalam riwayat Al-Qasim dari Aisyah yang akan disebutkan sebentar lagi. Kerana inti dari riwayat itu menyebutkan bahawa setiap cedokan diguyurkan, dibasahkan ke salah satu bahagian dari 3 bahagian kepala. Di akhir pembahasan tentang hadis Maimunah akan disebutkan penjelasan tambahan dalam masalah ini. Okey, tak apalah dia kata dia nak bawa nanti. Dia masih lagi bab yang sama ya. Dia tak lari nanti. Hadis yang kedua dalam bab 1 ni. Seterusnya, perkataan thumma yufidu, kemudian beliau menyiramkan. Erti yufidu adalah yusilu, iaitu mengalirkan air. Mengalirkan air kat mana ni? Mengalirkan air kat mana? Masih kepala ke? Seluruh badan. Okey, dah masuk pada poin yang ke-6. Okay, kita dah masuk pada poin yang ke-6. Thumma yufidu artinya ialah yusilu, iaitu mengalirkannya. Kata al-ifadah adalah turunan dari kata yufidu. Maknanya al-isala yang merupakan turunan kata yusilu. Okeylah ni turun-turun ni. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat bahawa menggosok badan tidak disyaratkan. Sisi pendalilan mereka begitu jelas. Sebab apa? Nabi cuma siram je. Nabi gosok tak? Tak gosok. Maka sebab itu di kalangan para ulama kata gosok badan ketika mandi tu tak wajib. Jadi di sini mereka menggunakan dalil ini. Hanya sekadar menyiram. Sebaliknya Al-Maziri mengatakan hadis ini bukan hujah untuk itu, iaitu hujah untuk menggosok badan. Kerana makna kata afadha mengalirkan adalah ghasala, iaitu membasuh. Dan perbezaan tentang makna membasuh masih terus berlangsung. Kalau kita kata basuh tu macam mana? Basuh baju. Basuh baju, adakah kita mengalirkan air pada baju tu? Yes. Sebab tu di sini Al-Maziri kata apa? Makna afadha boleh kita kata ghasala. Basuh. Kan? Basuh. Bila basuh tu pastinya dia ada satu tindakan yang kita panggil berus, gosok. Jadi kalau kita kata mandi, ghasala, dengan kata ghasala tu basuh, mungkin kita gosok badan. Tapi biasa mandi mesti gosok badan kan? Sabun. Nanti kalau mandi cowboy lah tadi dia kata kan. Tapi boleh jugalah, tak masalah. Baik. Menurut saya tidak sama lagi sisi kelemahan ucapan ini. Tapi kalau menurut kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bagi dia tak kenalah kalau afadha tu kita maksudkan dengan ghasalah. Okey, bagi dia afadha tu maksudnya ialah yusil tadi, mengalirkan. Itu lebih tepat. Jadi Al-Qadiyat berkata tidak satu riwayat pun berkenaan dengan masalah berwuduk sebelum mandi tersebut yang menyinggung tentang harus diulangnya basuhan. Perlu saya iaitu Imam Ibn Hajar katakan di sini. Bahkan sebaliknya mengenai hal ini terdapat riwayat sahih yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Baihaqi dari riwayat Abu Salamah dari Aisyah bahawasanya dia menjelaskan tentang cara Rasulullah SAW ketika mandi junub. Di situ disebutkan kemudian baginda berkomor-komor 3 kali.
Okey, maaf part yang mengalirkan air tu dia dah settle tau. Ini kita bincang tentang perkara lain Masuk kepada Al-Qadi Iyad berkata, okey, ni dah masuk kes lain, isu lain. Di situ kita masuk tentang berwuduk. Okey. Jadi sebab tu dia cerita pasal wuduk. Kita takut nanti confuse. Baik, di situ disebut, masuk balik pada poin yang saya baru baca tadi. Di situ disebutkan, kemudian baginda berkomor-komor 3 kali, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Lalu beliau, itu baginda Nabi membasuh wajah 3 kali. Selanjutnya membasuh tangan 3 kali. Setelah itu baginda menyiramkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita nampak berlaku pembasuhan ataupun membasuh badan itu berulang-ulang kali. Okay, ada riwayat yang menyebutkan begitu, contohnya di sini riwayat Imam Al-Baihaqi yang kata Nabi berkumur 3 kali, masukkan. Ini semua masuk dalam bab wuduk tadilah. Yang penting kita nak kata berlaku pengulangan dalam basuhan itu sebanyak 3 kali. Seterusnya di sini perkataan ala jildihi kulli, ke seluruh kulit beliau. Okey, dia masuk balik pada bahagian mengalirkan air tadi. Penegasan ini menunjukkan bahawa pada saat mandi, sesudah proses di atas yang mana? 1 sampai 5. Okey? Proses di atas masuk 1 sampai 5. Okey, setelah proses di atas, baginda menyiramkan air ke sekujur badan, keseluruhan badan. Ini menguatkan kemungkinan pertama, iaitu berwuduk merupakan sunnah yang tersendiri sebelum mandi. Jadi wuduk tu tak wajib. Wuduk tu dia boleh berdiri sendiri. Ada orang kata dia nak wuduk sebelum mandi, boleh sahaja. Kan? Ada nak wuduk selepas mandi, boleh sahaja. Tak ada masalah. Tapi kalau ikut sunnah yang betul-betul, wuduk itu dia berlaku dalam mandi. Okay, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Itu tadi. Baik, berdasarkan hal ini, orang yang mandi hendaknya meniatkan berwuduk jika berhadas. Jika tidak berhadas, hendaknya meniatkannya sebagai sunnah mandi. Kita tak ada apa-apa lah. Yang penting di sini kita lihat di perenggan yang terakhir. Hadis ini juga diangkat sebagai dalil dianjurkannya menyempurnakan wuduk sebelum mandi. Demikian juga orang yang mandi tersebut hendaknya tidak menunda pembasuhan kaki hingga selesai mandi. Itulah zahir hadis Aisyah di atas. Kama yatawaddau lis-salati, sebagaimana berwudu untuk mendirikan solat. Inilah teks hadis Aisyah yang mahfuz, iaitu benar dari jalur ini. Okey, saya berhenti sini dulu sebab kalau masuk belakang ni panjang lagi. Boleh kita berhenti sini? Okey, insya-Allah minggu depan kita sambung perbincangannya. Sebab ni bincang tentang kaki belum settle lagi. Basuh kaki ni. Okey, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita sampai sini sahaja. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.